Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baiklah, kali ini saya akan menerangkan tentang buku tunai. Bagaimana kita nak membuat buku tunai jika kita dapat maklumat dalam bentuk dokumen. Baiklah, kita tengok contoh 14 daripada buku teks, muka surat 120. Pada 1 Julai, buku tunai Pasar Segar Hafsah telah menjalankan perniagaan kedai runcit dan menunjukkan butir-butir seperti berikut. Jadi pertama kita kenal pasti dulu. Nama kedai kita adalah Pasar Segar Hafsah yang kita jual barang-barang yang ada dekat pasar seperti ikan, udang, tepung, bawang dan macam-macam lagi barang-barang yang boleh didapati dekat pasar. Okey. Ini adalah nilai tunai di tangan dan tunai di bank. Kedua-dua ini adalah nilai baki. Maka kita perlu masukkan kedua-dua nilai baki ini di dalam buku tunai dahulu. Tunai di tangan maksudnya tunai, manakala tunai di bank adalah maksud bank. Jadi kita akan masukkan kedua-dua angka ini. Sebab dia masuk, maka kita akan letak di sebelah debit. Seperti ini. Ya, tapak. Okey, tarikhnya adalah Julai 1. Jadi kita akan isi dulu sebagai baki BB iaitu 2800 dengan 12,000 seperti ini. Seterusnya kita kenal pasti dulu maklumat-maklumat yang ada di dalam dokumen. Okey, kita lihat dokumen yang pertama ini iaitu ini adalah keratan cek keratan cek. Jadi bila kita dapat keratan cek, confirm duit keluar. Okey. Maknanya cek keluar. Okey, keluar cek keratan cek maksudnya keluar cek. Jadi kita akan letak dekat sebelah kredit buku tunai. Sebab dia adalah keratan cek, maka kita akan letakkan di bahagian bank. Okay, nilai di sini adalah 4,000. Kita akan lihat terus kepada cek ini dan tujuannya adalah untuk rak pameran. Okey, rak pameran ini kita akan tulis dia sebagai perabot. Jadi kita akan letakkan dekat sebelah kredit bank perabot 4,000 seperti ini. Julai 2 perabot. Dekat bahagian bank ni kita akan tulis nilai dia sebanyak 4,000. Simple je. Okey, seterusnya kita ada resit rasmi. Okey, bagi resit rasmi ni kita lihat nama kita berada di bawah. Okey. Nama kita berada di bawah. Bila nama kita berada di bawah maksudnya duit keluar. Bila duit keluar, kita kena letak dekat sebelah kredit. Kredit buku tunai. Dan kita lihat di sini diberikan ada nombor siri cek di sini. Maka ini adalah cek ataupun kita akan anggap dia terus sebagai bank. Okay, butiran adalah belian barang niaga, maka kita terus tulis sebagai belian. So kita ingat balik. Tarikh dia 4 Julai. Okay, sebelah kredit kita akan tulis belian. Okay, ini. Kita akan tulis sebagai belian. Okay, kita akan tulis seperti ini. 4 hari bulan, belian, 1160. Next, kita akan tengok bil tunai di sini. Bila dia kata bil tunai, maka kita akan letak dekat buku tunai. Cuma nak kena kenal pasti sama ada duit keluar atau duit masuk. Nama kedai kita berada di sebelah atas. Jadi duit masuk. Okay, kita akan terima duit. Duit masuk. Bila duit masuk, kita akan letak dekat sebelah debit buku tunai. Jadi kita lihat maklumat dekat dalam ni.
berkaitan dengan tepung, beras, gula pasir, susu cair, minyak masak. Jadi semua ini adalah barang-barang yang kita jual di pasar segar. So ini semua dianggap sebagai barang niaga. Bila dia adalah barang niaga, kita boleh terus tulis sebagai jualan atau pembelian. Jadi memandangkan nama kedai kita dekat atas, dia adalah duit masuk. Jadi kita jual. Okay? Jadi ini adalah jualan. Kita akan tulis terus sebagai jualan sebanyak 640. Okay, disebabkan ini tak ada nombor cek dekat sini, tak ada, maka kita akan anggap dia sebagai tunai. Jadi kita akan tulis dia 9 hari bulan, jualan. Sebab kita terima duit masuk, maka kita letak sebelah debit lah. Okay, nilai dia 640 di bahagian tunai. Okay, seperti ini. Seterusnya kita ada voucher pembayaran. Okey, bila dia sebut pembayaran, secara automatik duit kita keluar. Okey, duit kita keluar. Jadi bila kita keluar duit, kita akan letakkan dia dekat sebelah kredit buku tunai. Jadi kita lihat keterangan dia. Kat dalam ni dia kata bayaran sewa kedai. Jadi kita terus tulis sebagai sewa RM800. Jadi sebabkan dia tak tulis nombor cek, tak ada apa-apa kat sini, maka kita akan tulis dia sebagai tunai. So kita masukkan terus ke dalam buku tunai di sebelah kredit. Kita masukkan di sebelah kredit, 11 hari bulan, sewa dan dia adalah tunai 800. Baiklah, kita akan proceed kepada muka surat 121 iaitu memo. Kalau kita lihat pada memo, okay, di sini memo ni sebagai nota saja, notis. Jadi kita kena fahamkan dia punya maklumat di dalam tu. Okay, pada 20 Julai, di sini diberi maklumat 20 Julai, pemilik mengambil wang tunai. Maksudnya tunai akan keluar. Okay? Tunai akan keluar. Bila tunai keluar, maksudnya tunai kena kredit. Bila tunai kena kredit, nilainya adalah RM400. Jadi butiran nak tulis apa? Okay, kat sini dia kata menjelaskan bil telefon tetapi adalah telefon kediaman. Jadi bila dia kata telefon kediaman, sewa kediaman, jadi itu semua adalah urusan peribadi, bukan urusan kedai. Jadi kita tak boleh libatkan dengan urusan kedai. Bila dia melibatkan peribadi, kita akan gantikan dia sebagai ambilan. Jadi dalam butiran akan ditulis sebagai ambilan. Maka kita masukkan tarikh dia 20 hari bulan sebagai ambilan tunai sebanyak RM400. Okey. Seterusnya kita ada resit rasmi. Okey, macam tadi juga resit rasmi kita tengok nama kedai kita berada kat mana. Okey, dari segi ini kalau kita lihat nama kedai kita adalah Pasar Segar Hafsah dan kita berada di atas. Bila kita berada di atas, maknanya duit masuk. Bila duit masuk, kita kena letak di sebelah debit buku tunai. Jadi, kita lihat ini adalah nombor cek diberi. Maka ini adalah bank. So, kita akan masukkan dekat bank nanti di sebelah debit. Dan kita lihat tujuan dia adalah untuk menjelaskan hutang. Jadi pelajar kena ingat kalau dia kata dia bayar hutang ataupun invoice. Jadi apa-apa yang berkaitan dengan hutang dan invoice, dia adalah direct kepada nama kedai itu sendiri. Nama kedai itu adalah Ismail dan anak-anak trading. So ini adalah orang yang terlibat. Jangan tulis nama sendiri pula. Okay, dekat dalam butiran, jangan sesekali kita sebagai Pasar Segar Hafsah, kita pergi tulis pula Pasar Segar Hafsah di dalam butiran. Itu salah.
Okay, bila kita nampak perkataan menjelaskan hutang, melangsaikan hutang ataupun invoice, nampak saja perkataan hutang ni, terus kita fokus kepada orang berkenaan, kedai itu. Okay, so macam mana kita nak isi? Kita akan isi seperti ini. Okay, sebab kita terima duit, maka kita akan tulis 20 Julai Ismail dan anak-anak. Anak-anak trading. Okey, saya tak tulis penuh lah. Sebab tak muat kat sini. Okey, nilai dia adalah 900. Sebab dia ada nombor cek tadi. Maka kita akan letak dekat bahagian bank. Dan cuba kita lihat dekat sini. Okey, ada diberikan diskaun. Okey, diskaun sebanyak RM100. Jadi jangan lupa kita masukkan diskaun tersebut di dalam kita punya buku tunai. So, kita akan masukkan diskaun RM100 seperti ini. Next, kita ada slip daftar tunai. Jadi, untuk slip daftar tunai, kita lihat nama kedai kita tak ada dalam senarai slip ni. Jadi, secara automatiknya kita beli barang. Jadi, kita beli barang maknanya duit akan keluar. Okay, duit keluar. Maka kita akan letak dekat sebelah kredit. Kredit. Okay, sila lihat dekat sini. Nilai di sini adalah jumlah. Okay, so ini adalah jeruk buah, minyak masak, rempah kari. So ini adalah kita punya barang niaga. Okay, barang niaga. Jadi bila kita beli, kita akan tulis dia sebagai belian barang niaga. So kita tulis belian lah. Okay, belian. Jumlahnya adalah 420. So kita akan masukkan terus kat dalam buku tunai di sebelah tunai. Sebab dia tak ada nombor cek. Jadi kita masukkan 26 belian tunai 420. Okay, next. Kita ada memo. Memo di sini, macam saya cakap tadi, memo adalah sebagai notis ataupun nota saja sebagai peringatan. Jadi kita baca pada 28 hari bulan, okay, merekodkan cek daripada Ismail dan anak-anak. Okay, sebelum ni kita dah terima cek daripada Ismail dan anak-anak. Maknanya bank kita dah tambah. Cek tersebut dipulangkan oleh pihak bank. Kenapa dipulangkan oleh pihak bank? Dia kata rujuk penyuruh bayar. Jadi kalau kita nampak perkataan rujuk penyuruh bayar ataupun dia kata dipulangkan oleh pihak bank, maksudnya ini adalah cek batal. Okay, cek batal ni ataupun nama lain dia adalah cek tak sah ataupun cek tak laku. Jadi cek ini kita akan cancelkan. So sebelum ni kita dah masukkan duit di dalam bank. So, kita kena batalkan balik. Kita kena tarik balik cek tu dan pulang semula kepada Ismail dan anak-anak trading ni. So, cara dia, kita akan tulis seperti ini. Kita akan letak dekat sebelah kredit sebab duit akan keluar. So, tarikhnya 28 hari bulan. Tulis semula Ismail dan anak-anak trading tadi tu. Kita tulis balik nama dia. Dan, biasanya kita akan buatlah dalam kurungan sebagai cek tak laku. Okay. Cek itu dah cancel kan? Okay. Maka kita akan tuliskan dia cek lah. Kredit dekat bahagian bank ni RM900. Tapi kalau kita lihat dekat sini, nilai asal dia tulis sini, kita ada 100 untuk diskaun dan kita ada 900 untuk bank. Tapi kita hanya masuk bank saja. Diskaun kat sini adalah diskaun diberi. Jadi dia tak ada kena-mengena dengan diskaun diterima. Dia bukan kawan yang sama. So, kita tak boleh pandai-pandai pergi letak 100 kat sini. Okay, ini salah. Tak boleh letak 100 kat sini. Sebab dia bukan benda yang sama. Okay, next. Kita tengok. Kita ada slip bank. Okay, ini dinamakan slip bank. Slip bank ini sebagai bukti sama ada bank keluar ataupun bank masuk. Antara dua Tapi kalau kita lihat betul-betul, dekat sini dia kata simpanan. Maksudnya bank masuk. Okay, kita akan simpan duit di dalam
bank. Jadi bank masuk, kita akan letak dekat sebelah debit bank. Tapi siapa yang masukkan duit ni? Okey, daripada pasar segar Hafsah sendiri. Maknanya kita sendiri yang masukkan duit. Kita sendiri yang simpankan duit. Maknanya di sini tunai akan keluar. Jadi kita akan jadikan dia sebagai kontra di mana tunai kredit dan bank akan debit. Jadi kita akan masukkan seperti ini. Kita masukkan dulu yang sebelah kredit dulu 29 hari bulan. Okey, tunai keluar 1,200 dan kita akan tulis dia sebagai bank. Dan kita akan tulis daripada arah yang berdatangan, yang sebelah debit pula. Tadi tunai keluar, sekarang ni bank masuk. So kita akan tulis bank 1,200. Kita akan tulis balik tarikh 29 hari bulan dan ini adalah tunai. So make sure bila dia tulis kat lorong bank, dia akan tulis balik tunai. Bila dia tulis kat lorong tunai, butirannya akan jadi bank. Jadi jangan lupa dekat bahagian folio ini kita akan letakkan K sebagai catatan dia adalah kontra. Okey, so tengok balik. Tengok balik, bank. Kita akan letak dekat sebelah tunai. Kita akan letak kat sebelah kredit. Dan kita akan tulis bank. Dan kita akan masuk balik bank. Dan dapat duit daripada tunai. Dan pada dokumen yang terakhir, iaitu pada muka surat 122, iaitu resit rasmi. Okey, ingat semula resit rasmi, kita akan tengok nama kedai kita. Nama kedai kita berada di bawah. Bila nama kedai kita berada di bawah, maksudnya duit keluar. Duit keluar, jadi kita akan letak dekat sebelah kredit buku tunai. So di sini adalah nombor cek, jadi dia adalah bank. Dan kita lihat di sini menjelaskan hutang. So kita ingat balik, kalau dia kata hutang ataupun invoice, maka kita akan letak nama. Okay, nama siapa? Nama orang lain. Nama kedai lain. Okay, iaitu di sini, di atas ni. Okay, sebab pasar segar Hafsah ni kita. So kita akan letak nama orang lain ataupun nama kedai lain, iaitu Syarikat Peruncit Mei Shan. So kita masukkan 30 hari bulan Syarikat Peruncit Mei Shan dekat bahagian bank 3400 sebab kita keluarkan cek. Okey. Kita lihat di sini dia ada diskaun tunai sebanyak 340. Jadi kita kena masukkan diskaun ini di dalam buku tunai. So kita masukkan diskaun 340 seperti ini. Jadi sekarang ni kita tengok step kita cara nak menutup buku tunai. Kita kena tengok tunai dengan tunai. So saya kira 2800 tambah dengan 640. So sebelah debit ni total dia adalah 3440 3440. So saya masukkan dulu 3440 dan saya tengok dekat sebelah kredit ni dia kurang. So kita pun masukkan, kita pun kira 800 tambah 400 tambah dengan 420 tambah lagi dengan 1200, jadi dia akan dapat 2820. 2820. Saya tulis kat bawah dulu. 2820. Cuba tengok. Antara 3440 ni dengan 2820 mana lebih banyak? Okey, yang lebih banyak itu adalah 3440. Jadi kita akan letakkan 3440 di kedua-dua tempat. So kita akan tulis 3440. Yang ini tak cukup nilai yang ni tak cukup. Jadi kita bandingkan, kita tolak. So kita tolak dua ni. Kita bezakan. Jadi 3440 tolak 2820, kita akan dapat 620.
Jadi kita masukkan 620 sebagai baki dia. Okay, so kita masukkan 620. Saya tulis kat bawah sekali. So tak ada masalah pun kalau kita tulis kat bawah. Ni adalah baki. Sebab dia tak cukup dekat sebelah kredit. Sebelah sini kurang. Bila sebelah sini kurang, maknanya nilai 620 ni pun kita akan letak dekat di lorong yang sama, di sebelah yang kurang. Okay. So kita kira pula buku tunai ni yang di sebelah bank. Okay, di sebelah bank kita kira 12,000 tambah 900 tambah 1,200. Kita akan dapat 14,100. Okay, so kita kira tadi 14,100. Dan kita kira pula yang kat sebelah kredit buku tunai, iaitu yang bank. Jadi kita tengok 4,000 tambah dengan 1,160 tambahkan dengan 900 tambah lagi dengan 3,400. Kita dapat 9,460 sahaja. Jadi kita tuliskan 9,460. Dia nilai ni sikit Bila nilai ni sikit, kita akan tulis di ruang yang ini. So, kita bandingkan antara dua ni. Kita akan tolakkan. Jadi, kita ambil 14,100 tolak 9,460. Maka kita akan dapat baki 4,640. Yang tak cukup baki tu, kita akan letakkan di tempat yang kurang tadi. Okay, jadi nilai yang sebetulnya yang paling banyak ni kita akan letakkan di kedua-dua tempat. Di sebelah imbangan. Nilai yang bawah sekali. Dan akhir sekali, yang lain-lain ni kita boleh padam. Kita padam saja sebab ini semua dah tak diperlukan lagi. Kita hanya buat pengiraan saja. So ini semua kita padam. Okay, dan kita pun masukkan dia punya baki. Okay, tadi Julai kan. So sekarang dia akan jadi Ogos. Ogos 1, baki hujung bulan tu, dia akan jadi baki bulan yang baru, baki bibi. Dan kita akan masukkan 620 dengan 4,640. Kita ambil terus nilai yang ada dekat sini. Kita ambil terus nilai yang ada di sini. Dan kita masukkan. Okay. Simple saja. Okay, next. Kita tengok. Kita ada diskaun diberi RM100 di sini. So, kita masukkan terus RM100. Manakala diskaun diterima, di sebelah kredit ni, kita ada RM340. So, kita masukkan teruslah. RM340. Jadi, dia akan jadi seperti ini. Okay. Jadi, tengok jawapan dia. Inilah jawapan dia. Jadi, itu saja untuk kali ini. Yang kita bincangkan adalah soalan contoh 14 dalam buku teks, iaitu muka surat 120 hingga 122. Okey, itu saja dari saya. Selamat menjawab, selamat mencuba. Bye-bye.